kedua kita dah buat research, you all dah setting ke apakah taman tema yang you all nak buat untuk signage system? Sudah. Dah. Dah buat semua? Sudah. Dah jalankan research? Sudah. Sudah Syahidah seorang jawab. Dah. Sudah Okay. betul. Alright, so kalau dah sudah, pada hari ini learning outcome kita akan lihat macam mana you nak explore daripada satu subject matter menjadi ikon ataupun simbol. Okay. So saya akan tunjuk macam mana you nak explore lah. Okay, dan macam mana you nak explore menggunakan K-Paper. Okay, semua nampak ke screen saya? Saya buka software Adobe Illustrator ni, nampak ke? Nampak media. Ni. Alright, so template yang ada dekat sini adalah template daripada K-Paper. Kalau you nampak saya ada design round, saya ada design untuk square, alright. So basically, apabila kita dah decide kita nak buat taman tema apa, okay, macam you all dah decide kan, you all nak buat taman tema apa, begitu juga dengan saya. Katalah saya buat taman kucing, so kita dah buat research tentang taman kucing, so you dah cari satu persatu apakah signage system yang kita kena design. Okay, kita ada food, kita ada map, kita ada prayer, kita ada souvenir and kita ada washroom. So you all dah buat semua research yang saya suruh Jadi saya harap you all ada lah 1, 2, 3, 4, 5. You all ada 5 dan you all ada satu main subject matter tentang taman tema anda. Okay, so saya dah buat research. Sekarang saya tunjuk bila you dah buat research apakah perkara pertama yang you perlu buat. Okay, so disebabkan you part 2 kita tak boleh nak go for 100% digital. Sebab tu saya minta you beli K-Paper sebab part tu kita still go for manual punya skill kita kena sharpen manual skill kita untuk part 2. Kalau you dah part 4 ataupun part 5, insyaAllah kita boleh go for fully digital. Okay, let's say katalah you dah dapat subject matter macam saya dapat subject matter kucing. So bila kita buat research, obviously kita kena study daripada segi kepelbagaian angle kucing. Front view, whole body, jumping, playing, ataupun dia berdiri, ataupun dia nak catch something. So action-action ni semua kita boleh explore lah You jangan cari satu saja, you cari berapa banyak angle ataupun action daripada subject matter you. Okay. So katalah subject matter kita hari ni adalah kucing. So perkara pertama you perlu buat, you print dan you tampal dekat K-Paper you. Let's say sebelah kanan ni adalah yang dot, sebelah kiri ini adalah yang kosong. So setiap kali you nak develop satu subject matter, you tampal lah subject matter you sebelah kiri tu. Jadi you boleh refer back macam mana you boleh refer back kepada actual image subject matter. Okay, so macam saya buat dekat sini, sebelah kiri ni saya tampal semua subject matter kucing. Saya tampal, saya akan pilih satu. Okay, saya akan pilih satu action disebabkan saya terpaksa demo secara online. Jadi saya pilih yang paling mudah iaitu front view untuk kucing. Okay, so saya ambil yang front view lah. Untuk kucing saya ambil yang ini. Dan saya explore. Okay. You boleh juga kalau kata you rasa you suka action yang ini, you boleh pilih action yang ni, tak ada masalah. Ataupun nak lebih mudah mungkin action yang ini. You nak jadikan sebagai simbol ataupun action yang ini. Dia terserah kepada creativity you lah, you nak action yang mana satu. So macam saya tak go for action, saya go for image front view kucing. Okay, jadi bila saya dah pilih, saya akan explore. Okay, saya akan tampal dan saya akan tengok. First kali lepas you dah tampal, second step, you start study main character subject matter tersebut. Okay, kalau kucing, main character dia selalunya hidung, telinga, kepala,
misai dan mulut. Betul tak? Sebab kita ambil bahagian kepala kucing saja. Kita tak ambil dia punya tapak kaki, kita tak ambil dia punya badan, tak ambil the whole body. Kita just ambil muka kucing sahaja. Kalau you rasa you nak ambil the whole body, then you study. Contoh macam ni kan. Madam, saya rasa saya nak ambil action kucing yang ini. Okay, boleh? So you study. Bahagian mana yang penting kalau nak nampakkan ini adalah seekor kucing. Dia punya tapak kaki, dia punya ekor, and then dia punya misai, dia punya telinga, bentuk badan dia. So itu adalah main character untuk action berdiri. Jadi macam saya ambil muka sahaja. So bila kita pilih muka, you kena study tentang muka kucing sahaja. Okay? So, bila kita cakap tentang muka kucing, saya dah senaraikan apakah karakter yang paling penting untuk resemble kucing. Hidung, telinga, kepala, misai dan juga mulut. Kalau karakter-karakter ni tak ada, mungkin susah sikit untuk orang kenal, itu adalah kucing. So, you boleh start untuk explore. Saya explore the character. Walaupun saya senarai dekat atas ni ada kepala, ada mungkin mata ataupun mulut, tapi saya explore dengan cara bermain apakah yang lebih utama untuk present kucing. So, exploration pertama saya ambil telinga, misai dan mulut, tetapi bentuk kepala tak ada. Okay, exploration yang kedua saya letak bentuk kepala tapi mulut dia tak ada. Saya just ambil kepala, telinga dan misai. Okay. Kemudian yang ini pula saya try explore, ada mata, ada hidung, mulut, misai dan juga telinga. Tapi bulat kepala tak ada. Tapi bila kita tengok subject matter ni, dia still resemble, itu adalah subject matter kucing. Okay. Lepas you dah explore, you try bermain dengan basic shape. Okay, bentuk bulat. Dan you boleh insert line tadi tu, inverse dia kepada warna putih dan dia jadi satu simbol yang resemble kucing. So kalau saya bermain dengan basic shape ini, kelas, you tengok ianya still nampak bentuk kucing, betul tak? Walaupun tak ada mata. Betul. Okay, so this is how you explore you punya character. Walaupun saya senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, tapi tak semestinya kita kena letak kelima-lima tu untuk simplifiedkan jadi bentuk kucing. Macam saya letak hanya 3, macam ni 3 saja. Yang ni pun 3. Misai, mulut dan telinga. Okey, yang ni banyak sikit. Telinga, mata, hidung, mulut dan misai. Okey, yang ini bila you nak start bermain dengan subject matter, you boleh pilih mana yang you dah explore. Macam ni saya ambil daripada ideation sini. Nampak tak? Saya ambil sini, saya try masukkan dalam basic shape. Okay. Lepas itu, you boleh explore lagi. Daripada sini, you modify, nampakkan dia jadi lebih compact dan kemas. Okay. Ada bentuk kepala, telinga, misai dan juga mulut. Okay. Lepas itu, you boleh try masukkan dia dalam basic shape. Dan try inverse color. Dah jadi ikon kucing. Okay, yang ini you bermain dengan colours dekat misai dia ni. Okay, saya buat warna merah, nampak sikit kot. Okay, so misai. Okay, lepas tu daripada shape ini, saya jadikan dia outline dan masukkan dalam basic shape. Bulat, tetapi kucing ini outline sahaja. Dia tak macam gini. Nampak tak perbezaan antara ini dengan ini? Nampak ke kelas? Nampak? Okay. So itu perbezaan dia. Semuanya exploration. Kadang-kadang you akan sampai satu stage you tak faham. Okay, benda tu normal. Bila you rasa betul apa yang aku buat ni, you buat aja. Janji you kena ingatkan balik pada diri you yang you tengah explore kucing. Okay. You buatlah apa bentuk jadi sekalipun, you tengok daripada bentuk macam ni,
bentuk macam ni. Okay, and then saya simplifiedkan, saya explore dia kepada basic shape, saya explore lagi supaya nampak lebih kemas. Dah lebih kemas, saya explore lagi, try inverse colour dengan basic shape, saya try bermain dengan outline, saya try bermain dengan tanpa basic shape, try inverse dia punya misai, so dapatlah icon dan simbol kucing. Okay, itu bulat. Now we are talking about square pula. Sama juga kita ambil daripada subject matter yang sama, front view, dan you try explore bentuk square. Okay, bentuk square ni agak kelakar tetapi dia berjaya juga bentukkan kucing sebab bila kita bermain dengan square, kalau you buat square sahaja memang kelakar lah. Kalau you buat bentuk muka dia square saja memang kelakar lah. Okay, sebab ianya tak resemble kucing. Sebab bila kita cakap tentang kucing, dia punya bahagian bawah ni yang paling penting ni. Muncung mulut dia tu. Sebab tu saya olah dia jadi bentuk ni. Okay, so now yang tadi bulat, so yang ni adalah square. So bila square pun sama juga, you bermain dengan outline, you bermain dengan basic shape, lepas tu you try insert colour. Yang ini saya just ambil telinga, bentuk muka dan misai, mulut tak ada. Okay, kemudian you bermain dengan misai, daripada sini you bawa ke sini. And then daripada ke sini mungkin you nak letak solid warna hitam. So dia exploration dia berjalan begitu. Jadi apabila kita nak buat icon ataupun simbol signage system, kebanyakannya kita memang menggunakan basic shape sebagai satu methods icon you lebih stand out. Kalau you bermain dengan outline sahaja untuk subject matter tanpa menggunakan basic shape macam ni, signage system you agak kurang berjaya. Okay, so this is how you explore dengan satu subject matter kepada kepelbagaian shape, kepelbagaian line. Okay, katalah let's say you nak sketch pakai pensel. Sebab you tak boleh digital, you kena sketch pakai pensel. So you kena faham, bila kita cakap tentang ODL, saya tahu ada juga student yang cakap, madam tak boleh ke saya gunakan Wacom dan sketch digital saja. Sebenarnya saya pun suka begitu. In fact saya pun tengah nak cari tablet supaya kita boleh go for digital sketch, okay? Sebab ianya still nama pun Sketches. Tetapi bila kita cakap tentang you yang masih part 2, sorry you terpaksa menggunakan pensel, technical secara manual untuk draw simbol dan draw apa-apa saja tugasan yang diarahkan oleh lecturer. Okay, so bila you gunakan pensel, bila you draw dekat situ pun you kena decide manakah background yang you nak gelapkan. Macam contoh yang ada dekat sini kan. Okay, yang ini kan, saya guna yang ni. Okay, jadi mana yang gelap tu you akan sketch dan you akan fill in colour menggunakan pensel. Mana yang putih tu maksudnya dia tak payah fill in colour pakai pensel. So you kena faham macam mana sketch secara manual. Bila you draw semuanya outline saja, lepas dah dapat satu solid symbol outline, okay macam yang ni, you nak go for basic shape bulat, so you kena insertkan yang bulat tu yang you inking. And then mana yang line-line nak represent symbol tu, you tak payah inking. So itu beza dia secara digital dan juga manual. Okay, jadi saya harap you faham. Apabila you dah dapat subject matter, okay, you tampal, you study, you pilih satu action, kemudian you study main character dia, apakah yang paling penting untuk resemble kucing. Startlah explore the character, okay. You boleh explore menggunakan basic shape, you boleh guna line, okay. Kemudian you boleh explore gunakan basic shape. In fact sebenarnya line ni pun you boleh buat banyak kali kat dalam ni. Ikutlah you nak main dot-dot ke kan, kat sini kan. Okay, so ini kegunaan K-Paper untuk you sketch dengan lebih mudah. Okay, at least dia dapat bantu you. Macam ni you nak double line kan dia ke, you nak main dengan stroke, okay, you nak main dengan dash line ke, kan.
Ikut pada creativity you lah. Nampak? So you boleh explore dengan line dan juga basic shape main character you. So basically macam ni lah cara you explore daripada subject matter hinggalah ke banyak-banyak ideation. Dan ini adalah kegunaan untuk K-Paper Books. Saya tunjuk menggunakan template K-Paper Books supaya you tahu kat mana you nak agak dia punya drawing. Sorry saya tak ada webcam, saya guna mouse sebab tu dia sengit-sengit sikit. Nama pun digital sketch kan. So bila saya tengok dekat sini, you boleh agak-agak dekat mana you nak agak-agak dia punya telinga, dekat mana you nak agak start line untuk dia punya misai, kemudian besar mana dan agak-agak bahagian paras dia punya hidung dan misai. So inilah kegunaan saya buat K-Paper Books untuk you. So dia boleh bantu you inking dengan lebih mudah. Ada soalan tak setakat ni? Tak. Sebab tak cuba lagi kot, ya tak? Okey, ada juga yang tanya saya, Madam, mesti ke menggunakan objek sebagai subject matter? Sebenarnya, kalau you nak menggunakan huruf pun boleh. Okey, kita cuba Katalah saya buat tentang taman tema kucing. So, dia punya subject matter adalah huruf C. Let's say kita gunakan huruf Sebenarnya huruf C ni pun you boleh explore, nak jadikan dia simbol. You nak combinekan dia kan dengan kucing kan, katalah So sebenarnya dia boleh dengan cara you karakterkan sahaja kucing ni. Sebab dia cats, okay, let's say Okay, ini telinga dia. Ini telinga dan ini telinga. So you inking lah bahagian mana yang colour gelap. Kalau you nak combine dengan huruf boleh, ini cara dia. You simplify things lah. Okay, sama ada you nak buat macam ni ataupun you nak draw balik sini tapi you nak buat simplification. Okay. You nak simplekan C cara dia. Okay, saya ambil huruf lain boleh sebab C ni ada satu je kan. Okay, katalah you nak explore huruf M. M dia ada banyak karakteristik sikit so senang saya nak tunjuk Okay. Sebenarnya dengan menggunakan karakter type pun you boleh explore. Okay, macam M selalunya kalau you nak go for simplicity kita boleh cut off dia punya anatomy of typeface. Semesta ni you all belajar typo, betul tak? Betul. Okay. Betul So bila kita katalah kita terminate salah satu huruf M M. Okay, katalah kita terminate yang bahagian ni. Okay, let's see So dia still resemble huruf M, betul tak? Sebab itu main karakteristik M. Dia nak kena ada dia punya yang dia tu. Contoh M, okay? Ataupun you nak explore begini pun boleh. Okay, saya cuba lagi satu. Nanti you akan dapat ke pelbagaian M. Okay. Bila saya dah explore, saya buang huruf M tu. Still nampak macam huruf M tak kelas? Masih.
Nampak. So kita tahu main karakteristik M tu kat mana. Okay, this is how you explore menggunakan line untuk membentuk huruf M. Nampak tak? Terminate ataupun you ambil outline saja. So dia still nampak huruf M. Macam tu juga you boleh buat dengan huruf C. Okay, huruf C ni kalau you nak try half sahaja pun boleh. Maksudnya yang ini jadi bentuk kucing, katalah kan. Ni jadi main kepala dia. Okay. So ini kepala kucing. Okay, so you boleh ambil dia punya ni. Pun boleh. So ikutlah pada creativity you. Depends kepada how you explore. Daripada subject matter boleh. Daripada huruf pun boleh sebagai simbol. So ini how you create simbol lah based on subject matter. Object ataupun letter. Ada soalan tak setakat ni? You rasa you nak try dulu? Okay, katalah kita ambil foods. Okay, let's say kita try explore yang ni pula. Katalah sudu dan garfu kan. Okay, kalau ini je dia punya subject matter. So you boleh explore macam-macam sebenarnya. Saya try ambil spoon saja, okay? Okay, paper book material dia adalah layout pad. So you boleh tekap gambar tu kalau you lemah untuk draw. You guna light box, kalau ada light box lah, okay? You letak gambar kat belakang paper books and then you boleh nampak dan you boleh draw, okay? So yang ini katalah sudu, okay, sudu. You jangan tekanan pula tengok saya draw digital memanglah senang madam, betul? Saya pun akui tapi saya terpaksa akur dengan apa yang telah ditetapkan oleh syllabus. You all kena draw menggunakan manual dahulu, baru digital. Okay. Okay, let's say ni kan. Kita draw satu sudu. Okay, ini exploration pertama. Sudu. Sekarang exploration kedua, kita boleh simplifykan dia. Simplified ni senang cerita, you just ambil bentuk hujung-hujung aja. Bentukkan dia dan orang mesti nampak ianya sebagai sudu. Main subject matter you, okay? Okay. So bila kita letak sini, kita nampak dah exploration sudu yang kedua. Okay. Kalau you nak buat macam ni pun boleh. You nak pisah-pisahkan dia kan. Katalah you nak pisahkan sudu dengan dia punya badan dia. Actually simplification ni you macam-macam boleh explore untuk resemble sudu. Daripada sini je saya dah ada 3 exploration sudu. Sorry kalau tak kemas sebab saya nak tunjuk macam mana kita explore satu subject matter. Nampak tak kelas? Jelas tak? Macam mana saya demo? Jelas. Okay. So apa yang you perlu buat, next tugasan you adalah kita kena create signage system untuk taman tema you. Okay. Kita jangan fikir bentuk signage. Bentuk signage tu adalah ini. Signage Oh, sorry, signage. Okay. So bentuk signage tu adalah macam ni. Okay, sekarang ni yang ada papan-papan kat belakang tu kita jangan fikir dulu Signage. Macam ni kan. Okay, ni bentuk. So jangan fikir dulu bentuk 3 segi ke apa ke. Sebab kita tengah fokus yang dalam ni, ikon yang dalam ni. Okay?
kita tengah fikir ikon dalam signage, bukannya bentuk signage. Macam ni kan. Ini kita nampak bentuk kan. Okay, kita nampak dia punya bentuk. So kita tengah develop yang dalam ni sebenarnya. Gambar women and men's ni. Kita bukan fikir bentuk signage yang square ni. Tidak kita tengah fikir ikon dekat dalam signage tu. So, apa yang you kena buat, next tugas you, bila you dah explore dan you dah research setiap satu subject matter, you fikirkan subject matter apa yang you nak. Yang mana satu, action yang mana satu. Macam prayer, you nak bentuk tangan tadah doa ke, you nak nampak orang sujud ke, you nak buat mosque ke, you pilih satu dulu. Lepas pilih satu, baru you explore dan study apakah main karakteristik masjid. Bumbung dengan bentuk ornament saja, ataupun you nak ambil ornament saja, ornament masjid. Apakah main karakteristik tangan? Kalau tak nampak detail jari dan kita nampak just bentuk tangan je, still boleh nampak tangan. Contohnya macam tu. Sujud. Okay, kita tengok main karakteristik orang sujud. Rambut mungkin tak perlu nampak, kita just nampakkan kepala, bentuk badan tengah sujud, kaki tanpa ada detailing tangan dan sebagainya. Tapi kita still nampak itu adalah shape orang tengah sujud. Inilah dia tugasan-tugasan yang you perlu buat. Okay? Souvenir. Okay, macam souvenir. Kadang-kadang ribbon saja, tak payah kotak. Still nampak bentuk souvenir. Okay, macam ni kan. Yang ni action kotak terbuka. So kita nampak kotak, ada sedikit barang dekat dalam kotak dan ribbon. Jadi you kena study lah satu persatu dan pilih mana yang simple untuk you explore. Baru you start explore macam yang saya tunjuk dalam Adobe Illustrator ni. Daripada satu you boleh go for banyak. Macam ni, satu ni je saya dah explore 3. So you kena duduk, bertenang, sabar, fikirkan satu-satu baru you explore. Okey tak? Boleh buat tak next task you? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh, madam. Sure? Boleh kan? Kenapa kita ada 23? Ya, Luqman? Apa dia? Tapi kita try dulu lah untuk combine punya karakteristik ya. You try dulu